Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Pada malam ni kita dapat meneruskan penelitian iaitu surah As-Sajdah. InsyaAllah kita pada malam ni akan meneliti ayat yang ke-16 dari masa ke semasa, ayat demi ayat, untuk kita ambil iktibar supaya kita boleh beramal, beriman, beramal dengan Al-Quran insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi, kita mulakan majlis ilmu dengan membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita perhatikan sama-sama ayat yang ke-16 surah As-Sajdah pada malam ni. Jadi saya baca, jemaah ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa. يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Baik, kita dengar terjemahan umum dia dahulu. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, yakni sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut, yakni akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Alhamdulillah. Baik, itu terjemahan umum. Mari kita tengok makna perkata satu demi satu tu. Baik, daripada awal ayat, tatajafa, ia menjauhkan, Tatajafa, ia menjauhkan, junubu, lambungan. junubu, lambungan. Jadi lambungan ni tempat baring lah, makna kita lambungan ni sisi, hum mereka, Mereka an dari, al-madaji'i tempat berbaring. Al-madaji'i tempat berbaring. Jadi dia menjauhkan. Tadi juga dia gunakan perkataan merenggangkan, Jadi dia merenggangkan, menjauhkan, junubuhum. Satu lagi ni, ia jauh. Ia menjauhkan, mana junubuhum tu lambungan. Ia renggang lambungan mereka tu. Ia jauh lambungan mereka tu anil madhaji'i, daripada tempat pembaringan. Jadi ni kisah orang beriman
yang mana dia tidur tu kurang. Kenapa? Kerana dia nak beribadah waktu malam. Jadi apa yang mereka buat? Ni seterusnya. Yad'una, mereka berdoa. Yad'una, mereka berdoa. Jadi yad'una adalah juga mereka menyeru, ya. Jadi dakwah, perkataan dakwah pun asas yang sama. Jadi kita bila berdoa tu Arab dimelayukan, ya. Jadi kita menyeru, makna kita memohon. Kita menyeru maknanya kita bercakap-cakap dengan, ya, Rabbahum, Rabba Tuhan, Rabba Tuhan, hum mereka. mereka. Jadi mereka berdoa, mereka menyeru Tuhan mereka, itu Allah SWT, ya. Khaufan, keadaan takut. Khaufan, keadaan takut. Wadan, Wadan, tama'an, penuh harapan. tama'an, penuh harapan. Penuh harapan ni juga kalau bahasa Arab dimelayukan panggil tamak. Mana hendak sangat, ya. Jadi itu bagaimana Allah ceritakan keadaan orang-orang beriman itu, dia menjauhkan diri dia daripada tempat tidur. Pasal apa? Nak beribadah kepada Allah Ta'ala, qiyamul lail, ya, ataupun berdiri malam, ataupun dia menyeru tu mana berdoa dalam keadaan dalam solat, di luar solat, dengan penuh rasa takut, khaufan, keadaan rasa takut, dan juga keadaan tama'an, ya, makna penuh keinginan. Tama' ni makna penuh harapan, berharap hendak sangat, ya. Seterusnya wadan, mimma, dari apa yang, mimma, dari apa yang. jadi perkataan mimma tu kalau kita perhatikan dia min dengan ma, ya. Jadi min daripada ma, apa yang. Jadi mimma, dari apa yang, razaqna, telah merezekikan oleh kami. Razaqna, telah merezekikan oleh kami. Jadi razaqna ni fi'il madhi, ya. Tu kita sebut telah merezekikan. Na tu oleh kami. Jadi na tu fa'il, yang melakukan perbuatan telah merezekikan, ya, telah merezekikan oleh kami. Hum, akan mereka. Hum, akan mereka. Yunfiquna, mereka menafkahkan. Yunfiquna, mereka menafkahkan. Jadi di sini yunfiquna fa'il mudhari'. Jadi ya di depan, waw nun di belakang tu pedoman mereka. Jadi fa'il mudhari' ni maknanya perbuatan yang sedang buat, akan buat, dan sentiasa buat, ya. Boleh juga bila kita terjemahkan mereka sentiasa menafkahkan. Menafkahkan maknanya membelanjakan, ya. Jadi apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka sentiasa membelanjakannya, ataupun mereka menafkahkannya, mereka gunakan dia, ya, untuk apa? Untuk agama Allah ataupun untuk ibadah, ya. Baik, satu ayat ni, ya, kita tengok balik daripada awal ayat tadi Allah Ta'ala menceritakan, ya, bagaimana perihal orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelum, ya. Apa ayat sebelum tu? Ayat sebelum menceritakan perihal orang-orang yang beriman. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya tiada lain melainkan ia beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa? Orang-orang yang apabila zukiru, telah diperingatkan mereka, biha, dengannya, kharru sujjadan, menyungkur mereka keadaan sujud, wasabbahu, dan telah bertasbih mereka, bihamdi rabbihim, dengan puji-pujian Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan tiada mereka membesar diri, tiada mereka angkuh dan sombong. Jadi orang beriman itu sifatnya
ataupun karakteristik dia, Allah beritahu seterusnya, tatajafa junubuhum, ia menjauhkan, ia jauh lambung-lambung mereka itu anil madaji, daripada tempat pembaringan. Jadi ini salah satu daripada kita kata sifat ataupun ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan kita tahu Rasul dan para sahabat satu ketika dahulu bila diperintah untuk solat malam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah, bangunlah. Mana bangun apa? Bangun untuk solat malam. Kalau kita tengok dalam surah apa? Surah Muzammil. Surah Muzammil, surah yang keberapa itu? 73. Jadi Allah Ta'ala suruh apa? Suruh solat malam. Surah yang ke-73, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, qum tu bangunlah oleh engkau malam, illa melainkan qalilan, sedikit. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu aw inqis minhu qalila, nisfahu sebahagiannya, atau unqus, iaitu sedikit, minhu daripadanya, atau pendekkan, naqis maknanya kurangilah daripadanya, qalilan sedikit. Jadi seperdua, nisfahu makna separuh, atau kurangkanlah dari seperdua tu, sedikit. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, auzid alaihi, atau zid, tambahlah, alaihi, atasnya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran tu dengan bacaan tartil. Jadi perintah Rasul dan para sahabat untuk dirikan solat malam. Jadi kalau kita tengok dalam kitab tafsir diterangkan satu ketika perintah tu tak tahu perintah tu mana dilaksanakan berterusan, sehinggalah turun ayat yang memberikan keringanan, supaya sekarang ni dah boleh diberi kelonggaran. Sebelum daripada tu perintah supaya melaksanakannya, Rasul dan para sahabat terima tanpa diberitahu bahawa berapa lama tempoh untuk melaksanakannya. Mana ibarat carry on, berterusan, sehinggalah turun ayat yang kemudian yang Allah Ta'ala memberikan keringanan, bahawa dah cukuplah apa yang dia panggil tempoh masa pelaksanaan itu, iaitu ayat yang ke-20. Jadi nak bagi tahu bahawa bagi orang yang nak hidupkan agama Allah, solat waktu malam ni sebenarnya sangat-sangat dituntut. Dan ini adalah menjadi, kita kata, satu amalan yang menjadi kebiasaan, untuk memperkukuhkan hubungan seseorang itu dengan Tuhannya. Kita di akhir zaman sekarang ni sangat lemah, sangat lemah. Nak kena organize Qiyamul Lail, barulah mungkin orang beramai-ramai buat, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu meriah lah, tapi bulan-bulan yang lain kadang-kadang perkara ni terabai terus. Jadi untuk itu kita kena sama-sama usahakanlah untuk mujahadah, supaya supaya biasakan diri kita tu bangun waktu
waktu malam. Tak dapat sepanjang malam, memang tak di sepanjang malam lah. Mana tidak dapat di akhir malam, di awal malam, ataupun di pertengahan, ataupun di penghujung malam. Jadi penghujung malam tu maknanya sebelum masuk waktu subuh, ya. Sebelum masuk waktu subuh tu maknanya kita usahakan supaya kita kita bangkit awal, ya, dan kita usahakan supaya boleh sembahyang sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi macam sekarang ni subuh berapa? Subuh 5.48 awal. Jadi bila macam tu maknanya nak kena bajet 5.30 nak kena bangun dah. Kalau nak dapat 2 rakaat, ya. Kalau dia biasakan 5 suku ke. Dan ini memerlukan apa? Mujahadah, ya, memerlukan mujahadah. Kerana sifat orang beriman itu, itulah yang Allah sebutkan tadi, dia menjauhkan lambungannya daripada tempat pembarikan, daripada anil madaji'. Dan untuk apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan rasa takut dan penuh pengharapan. Jadi kita usahakan supaya ada hubungan dengan Allah Ta'ala tu, hubungan persendirian lah, bukan tunggu orang. Maknanya bukan nak tunggu organize barulah solat malam, tapi masing-masing tu kena usahakan supaya apa? Dia ada personal relationship, idrak silah billah, ada mendapati hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu sepanjang masa, waktu siang dan juga waktu malam. Dan ini semua memerlukan apa? Memerlukan usaha dan juga mujahadah, ya. Dan dalam solat ada hadis Rasulullah SAW menerangkan bahawa iaitu aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun atau kama qala, ya. Aqrabu ma yakunu abdu li rabbih, mana paling hampir, keadaan paling hampirlah seorang hamba tu dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, padahal dalam keadaan dia sedang sujud. Faksirud doa, maka Nabi kata perbanyakkan oleh kamu akan doa. Jadi kita bila dengar apa yang Nabi pesan, bila kita kata kita nak taqarrub ila Allah, nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maka aqrabu, mana paling hampir, paling dekat apa yang ia ada seorang hamba tu bagi Tuhannya dalam keadaan dia sedang sujud. Jadi perbanyakkan sujud tu maknanya memperbanyakkan diri, ya, memperbanyakkan keadaan, peluang, ruang untuk kita taqarrub ila Allah. Jadi paling elok buat sendiri-sendiri, ya, tanpa orang lain tahu, lagi bagus. Tapi bila kita lemah, bolehlah organize. Jom kita buat qiyamul lail, contohnya lah, sebulan sekali ke, kalau tak dapat seminggu sekali, ataupun dari masa ke semasa, ya. Dan bila kita, ya, sama-sama organize tu, bolehlah, ya, dipelbagaikan. Contohnya sembahyang sunat, ya, pelbagai sunat taubah ada, ya, sunat hajat ada, ya. Jadi pelbagai solat sunat tu kita dedahkan kepada kalangan kita, supaya nanti kalau sendiri-sendiri tu tahulah, boleh sembahyang sunat macam-macam, termasuklah sunat tasbih yang memerlukan juga kita kata masa yang panjang. Dan tapi kalau buat ramai-ramai, ada dengan bimbingan dengan imamnya sekali, maka terasa ringan, ya. Jadi pasal apa? Pasal nak hidupkan karakteristik ataupun ciri-ciri yang Allah sebut dalam Quran, iaitu menjauhkan lambungan kita daripada tempat pembaringan, tempat tidur. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita menyeru Allah Ta'ala, berdoa meminta kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut. Jadi takut kepada Allah Ta'ala ni maknanya kita bukan menjauh diri, tapi mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi takut kepada Allah, tapi dalam keadaan apa? Mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau kita dengan makhluk, kita takut dengan makhluk, kita menjauhkan diri daripada makhluk tu. Takut dimudaratkan oleh makhluk kan. Jadi kita menjauh diri, mengelak. Tapi dengan Allah Taala kita takut kepada Allah, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dan penuh harapan wa tama'an dengan penuh tamak, ingin sangat. Bila kata tamak ni daripada Arab, dia Melayu kan, tamak, tapi maksudnya hendak sangat, amat hendak sangat Jadi itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian Allah Taala menerangkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami kepada mereka, yunfiquna, mereka menafkahkan, mereka membelanjakan. Baik, di sini apa yang Allah rezekikan kepada kita, maka kita gunakan kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk agama Allah. Jadi rezeki, selalu orang ingat rezeki makan aja jadi sebenarnya rezeki ni kurnia Allah Taala kepada kita, sehingga rakan kita pada nama rezeki. Masya-Allah Jadi apa yang Allah kurniakan kepada kita ni, kita kena lihat dalam sudut yang lebih luas. Allah kurniakan kita nyawa, kehidupan di dunia ni. Jadi kita hidup di dunia ni, kita masih bernyawa ni, Allah kurnia Allah kepada kita. Kemudian Allah Taala juga bagi kita akal fikiran Kerana apa? Kerana dengan akal fikiran inilah manusia dia akan buat penilaian, pertimbangan dan buat keputusan. Dan Allah Taala beri pula kitab pedoman, rezekikan kepada kita, kurniakan kepada kita kitab pedoman, iaitu Al-Quran Dan Allah Taala buka pintu hidayah bagi orang yang kembali kepada Allah Taala Dalam satu ayat Allah Taala beritahu firman Allah Taala, Allah kata apa? Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Taala dia pilih kepadanya orang siapa yang dia nak kendaki. Allahu yajtabi ilaihi, Allah pilih kepadanya man yasha, siapa yang dia kendaki. Allah nak pilih siapa itu hak Allah Taala, kita tak boleh nak persoalkan. Kita minta kita ni dipilih. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah Taala menunjuk kepadanya man yunib, orang yang dia kembali kepada Allah Taala. Ini penting. Jadi kita sebagai manusia, kita disuruh supaya kembalilah kepada Allah Taala. Kita kembali kepada Allah Taala maknanya kita kita tunduk, kita patuh, kita mentaati perintah Allah SWT. Bahkan bagi orang yang tidak kenal kebenaran, dia kena cari. Dia kena cari. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita mestilah berusaha mencari kebenaran. Kita berusaha untuk melaksanakan ketaatan, dan kita perlu bermujahadah. Mana kena berusaha bersungguh-sungguh. Allah Taala janjikan dalam satu ayat lain, Allah kata apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh dia pada jalan kami, lanahdiyanahum subulana, sesungguhnya kami pasti akan tunjuk mereka akan jalan-jalan kami. Maka sebagai manusia, apatah lagi kita ni bila telah sampai kepada kita kebenaran, maka kita tak boleh duduk diam. Kita kena berusaha untuk taqarrub ila Allah. Kita berusaha untuk mengenal agama Allah. Kita berusaha untuk tahu dan mengerti kitab Allah. Kita berusaha untuk tahu, mengerti dan faham sunnah Rasulullah SAW. Dan kita kena berusaha untuk beramal dengannya. Dan kita juga kena berusaha untuk apa? Menyebarkannya, menyampaikannya. Kerana apa? Kerana kerja mengajak manusia kepada Allah ini kerja Rasul dan kerja orang beriman. Jadi Allah Ta'ala dah beri kita kesihatan. Ini kurnia Allah Ta'ala, rezeki. Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Allah Ta'ala beri kita akal fikiran, panca indera. Allah Ta'ala bagi kita kitab pedoman. Maka semuanya ini hendaklah kita gunakan. Untuk apa?
untuk mengajak manusia kepada kebenaran, ya, menyelamatkan manusia, ya, daripada kesesatan dan kebatilan. Allah Ta'ala menceritakan ataupun Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasul dan juga kepada kita semua, qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya, hadhihi sabili, ini dia jalanku, ini dia jalan Rasulullah SAW. Apa dia? Ad'u ila Allah ala basirah, aku mengajak manusia kepada Allah Ta'ala ala basirah, berdasarkan keterangan, pedoman, penjelasan daripada Allah Ta'ala. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang telah mengikut dia akan daku buat kerja ini. Jadi itulah, Allah Ta'ala dah beri kita agama, Allah Ta'ala beri kita kitab, Allah Ta'ala beri kita peluang untuk tahu kebenaran. Maka semuanya ini hendaklah kita apa? Kita menggunakannya. Kita, ya, menafkahkan tu, maknanya apa? Kita gunakan dia untuk agama Allah. Bukan kita kata dalam bentuk benda-benda saja. Ya, memanglah kita kata duitnya, hartanya, ya, kalau ada tunggangannya, kalau ada apa lagi, segala kemudahan-kemudahan yang ada, gunakan dia. Dan yang paling penting adalah kebenaran yang kita ada ni kita sampaikan kepada manusia lain. Jadi dalam hal itu, ini yang dipanggil dakwah. Dan apa yang Allah Ta'ala telah, ya, berikan kepada kita ini sebenarnya adalah amanah, dan ia merupakan ujian kepada kita. Ya, dalam satu ayat lain Allah Ta'ala bagi tahu, Allah beri, ya, tanggungjawab Al-Quran ini kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, ya. Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Allah kata, kemudian kami wariskan kitab itu. Kami wariskan, kepada kami pertanggungjawabkan kitab itu. Jadi Allah berikan kitab itu kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih daripada hamba-hamba kami. Jadi dalam kitab tafsir diterangkan bahawa orang-orang yang Allah pilih ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dikurniakan Al-Quran, ya, kita dipertanggungjawabkan Al-Quran. Dan hari ini Al-Quran sampai kepada kita, ya, dalam keadaan yang original, ataupun kita kata kitab yang terpelihara, yang aslinya, ya, kerana dah janji Allah Ta'ala, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, Allah Ta'ala kata, kamilah yang menurunkan peringatan ini, dan sesungguhnya kami bagi peringatan ini lahafizun, pihak yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu Allah wariskan, Allah pertanggungjawabkan, Allah kurniakan kepada kita. Tapi daripada umat Muhammad SAW ini, Allah Ta'ala kata ada yang faminhum zalimun li nafsih, daripada mereka ni ada yang mereka menganiaya diri. Pasal apa dia menganiaya diri, menzalimi diri? Kerana tidak melaksanakan amanah tanggungjawab, ya, yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wa minhum muqtasid, dan daripada mereka ni ada golongan pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan daripada mereka ni ada golongan yang sabiqum bil khairat, mereka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan biiznillah, dengan izin Allah, mana dengan perintah Allah Ta'ala, dengan apa yang Allah izinkan, dengan apa yang Allah berikan, ya, kebenaran, mereka melaksanakannya. Jadi apa yang Allah perintah, maka itu kita laksanakan. Allah suruh kita buat, kita laksanakan. Allah suruh tinggalkan, maka kita tinggalkan. Jadi dalam hal itu, apa yang Allah berikan ini naklah kita gunakan dia, ya, naklah kita manfaatkan dia, naklah kita, ya, laksanakan, ya, segala apa yang, ya, dipertanggungjawabkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam keadaan dunia di akhir zaman hari ini, ya, di akhir zaman Rasul SAW telah berpesan, ya, kata Nabi SAW, nanti akan sampai masa manusia ni sibuk dengan apa? Sibuk dengan macam-macam yang dia panggil bukan Al-Quran, ya. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW beritahu, ala, ya, inna min asyratis sa'ah, ya, kata Nabi SAW, ingat, waspada, jaga-jaga daripada isyarat-isyarat
kiamat, as-sa'ah, ya, antutla al-mathnah, bahawa ia dibaca akan al-mathnah itu. Orang duk sibuk baca al-mathnah. Fala yujadu man yughayyiruha, ya. Dan tiada didapati orang yang boleh menukar, mengubahnya. Qil, dikatakan orang, qila lahu, mana dikatakan kepada Rasul, ya, wamal mathnah, apa itu yang dikatakan al-mathnah itu. Rasul kata orang duk sibuk baca al-mathnah dan tak ada yang boleh nak melarang, mengubah, menghentikan amalan tu. Kata Rasul, mathnah tu apa? Qal mas tuktiba min kitabi ghairil Quran, apa yang telah ditulis daripada kitab selain daripada Quran. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain, ma kutiba siwa kitabillah, apa yang telah ditulis selain daripada kitab Allah. Maka Nabi kata di akhir zaman akan manusia sibuk membaca selain daripada Quran. Quran ramai yang tak berikan perhatian, bahkan ramai yang telah tinggalkan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok population dunia hari ini, ya, manusia majoritinya, ya, tidak peduli kepada Al-Quran. Yang lebih sedih adalah apabila umat Islam, umat Muhammad sendiri yang tidak memberikan perhatian kepada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran inilah jalan keluar kepada keadaan fitnah dan kacau bilau yang ada, ya. Dalam satu hadis lain kata Nabi SAW, ala innaha satakunu fitnah, waspada, jaga-jaga, akan ada keadaan fitnah, kacau bilau. Sahabat bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar daripadanya wahai Rasulullah? Qala kitabullah, ya, jalan keluarnya adalah kitab Allah. Jadi Allah Ta'ala dah kurniakan kepada kita Al-Quran. Maka apa yang kita buat dengan Al-Quran ni? Sebenarnya Al-Quran ni bukan untuk dibaca sahaja, tapi kena beriman dan beramal dengannya. Apatah lagi, Nabi pun ada pesan di akhir zaman. Nabi kata akan timbul golongan yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajarhum, mereka baca Al-Quran tidak dikeluarkan suara bunyi daripada kerongkong saja. Amalan mereka macam mana? Kata Nabi, yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka lari daripada Islam sebagaimana lari anak panah daripada busur. Maknanya baca Quran tapi tak ikut ajaran Quran. Baca Quran tapi lawan ajaran Al-Quran. Lawan ajaran Quran mana? Lawan apa yang Allah perintah dan Allah telah syariatkan. Jadi ini berlaku dalam kehidupan akhir zaman, ya. Sedangkan kita sepatutnya dengan Quran ni sami'na wa ata'na, ya, kami dengar dan kami taat. Dalam ayat yang sebelum tu kita baca apa? Orang beriman itu kharru sujjadan, menyungkur mereka sujud, makna tunduk patuh. Dan Allah beritahu wahum la yastakbirun, dan mereka tidak takbur, tidak membesar diri. Tapi di akhir zaman dahsyat, ramai daripada manusia yang sedih, umat Islam sendiri yang takbur, angkuh sombong dengan Al-Quran, sehingga tidak mahu tunduk dan patuh kepada apa yang Allah perintah dan syariatkan. Dan kita jangan jadi golongan begitu, ya. Jadi itulah, bila kita baca ayat-ayat daripada, ya, kitab Allah ini, termasuk ayat surah Sajdah ini, jadi ciri-ciri orang beriman itu, ini yang kita nak usahakan. Supaya apa? Supaya kita biasakan diri kita menjauhkan diri daripada lambungan. Maknanya jauhkan diri daripada banyak tidur. Bukan tak boleh tidur, boleh tidur, jangan berlebih-lebihan. Kemudian bangkit, ya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, ya, berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan takut dan juga penuh harapan. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakannya, mereka menggunakannya. Jadi apa yang Allah rezekikan kepada kita segala-galanya, ya. Itu sebab dalam ayat lain Allah Ta'ala bagi tahu, ya, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Ta'ala telah beli daripada orang beriman itu, ya, apa dia? Diri mereka dan juga diri dan harta mereka, dan apa yang Allah sediakan, bi anna lahumul jannah, Allah sediakan gantinya adalah syurga.
Innallaha ashtara, mana Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun membeli. Bila Allah dah beli, kita sebagai yang menjual lah, Allah beli, maka Allah demand supaya apa? Supaya kita punya diri dan harta diserahkan. Syurga telah pun Allah sediakan. Jadi syurga menunggu-nunggu. Syurga menunggu. Maka Allah nak supaya kita serahkan jiwa, harta kita, ya, untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syurga sebagai ganti telah pun Allah beri. Tapi kalau orang yang apa? Yang tak mau, nak kata macam mana kan? Jadi Rasulullah SAW ada bagi tahu, ya, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap orang daripada umatku ni dia masuk syurga melainkan orang yang tak mahu aja. Jadi para sahabat pun heran. Faman aba ya Rasulullah? Siapa yang tak nak syurga tu? Ya. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhal jannah. Orang yang taat kepadaku masuklah di syurga. Wa man asani faqad aba. Orang yang derhaka kepada aku faqad aba, maka sungguhnya telah enggan dia masuk syurga. Jadi syurga tu telah pun menunggu. Dan setiap kita semua, Rasulullah kata, akan masuk syurga melainkan orang yang tak mahu saja. Siapa yang tak mahu? Orang yang dia, ya, asani, mana derhaka, mengingkari apa yang aku telah bawa dan sampaikan daripada agama Allah ini. Jadi bila dia derhaka, dia kufur, dia ingkar, faqad aba, maka sungguhnya telah enggan dia. Jadi tak mahu kita jadi golongan yang begitu, ya. Kita nak jadi golongan yang dijanjikan syurga, dapat syurga. Dan ikhtiar usaha tu di mana? Di dunia ni, waktu kita masih hidup, ya. Dan inilah masa ujian. Dan kalau di dunia ni orang tu sengaja menggagalkan diri, tidak mahu menyerahkan diri, jiwa raganya untuk agama Allah, untuk melaksanakan ketaatan, maka sebenarnya dia buat pilihan yang salah. Maka ada masa lagi untuk bertaubat selagi ajal belum sampai. Tapi kalau ajal dah sampai, masa tu baru nak bertaubat dah terlewat, ya. Jadi bagi orang yang, ya, dia hidup di dalam, ya, kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, bila sampai ajal dia minta tangguh, maka Allah kata wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali tidak akan Allah tangguhkan seorang tu bila sampai akan ajalnya. Jadi bagi kita belum sampai ajal, ada ruang peluang untuk kita taubat dan untuk kita berusaha untuk melaksanakan ketaatan sampai akhir hayat, insya-Allah, ya. Baik, saya kira sampai di sini saja untuk pada malam ni. Semoga dengan apa yang telah kita dengar itu dapat kita manfaat kebaikannya, dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.